Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak murid yang cikgu kasihi. Apa khabar semua? Hari ini kita bersama-sama akan belajar cara pengurusan stres. Objektif pada PCPC pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid tahu menguruskan stres menggunakan kaedah 10B. Apakah perasaan anda pada hari ini? Alhamdulillah, cikgu lihat wajah murid-murid kelihatan gembira dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Tahniah dan syabas kepada anak murid cikgu. Well done. Murid-murid, bagaimanakah stres berlaku? Stres berlaku disebabkan oleh 5 situasi berikut. Yang pertama, bebanan tugas. Yang kedua, peristiwa yang menyedihkan seperti kematian ibu dan ayah. Yang ketiga, tiada matlamat hidup atau hilang arah tujuan. Yang keempat, masalah keluarga seperti dibebani masalah keuangan ataupun perceraian ibu bapa. Dan kelima, masalah rakan sebaya, contohnya pergaduhan atau dibuli. Murid-murid, pernahkah mengalami stres? Jom kita semak apakah tanda-tanda stres. Yang pertama, jantung berdegup kencang dan sukar bernafas. Kedua, berasa cepat marah dan tidak gembira. Ketiga, hilang minat terhadap kerja sekolah dan tidak lagi menikmati hobi. Keempat, sering menengking-nengking atau cepat marah. Dan yang kelima, berasa ingin membaling sesuatu dan cuba mengasingkan diri. Murid-murid, stres memberi kesan terhadap pemikiran dan perubahan tingkah laku manusia. Kesan negatif terjadi disebabkan oleh cara pemikiran individu yang tidak rasional semasa mengalami stres. Jom kita semak kesan negatif stres kepada individu. Yang pertama, emosi atau perasaan berubah secara tiba-tiba. Kedua, sukar untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, prestasi diri merosot. Keempat, kurang idea akibat sukar berfikir secara berfokus. Kelima, mudah lupa kerana hilang tumpuan. Keenam, mudah dijangkiti penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi, sesema dan migrain. Yang ketujuh, sukar tidur. Yang kelapan, selera bertambah atau berkurangan. Dan yang kesembilan, berubah tingkah laku. Murid-murid, kesan negatif disebabkan oleh cara pemikiran negatif dan tidak rasional seseorang individu semasa menghadapi situasi. Contoh situasi, murid A ditegur oleh guru di dalam kelas. Semasa situasi ini berlaku, murid A tidak berfikiran secara positif dan tidak rasional. Hasil pemikiran negatif, murid A berasa cikgu tidak adil, cikgu tidak sukakan saya dan cikgu sering marahkan saya. Maka terjadilah tindakan negatif di mana murid mula lakukan perkara negatif seperti menconteng kereta guru dan mula ponteng kelas. Hasil tindakan murid A mula membenci cikgu, pelajaran murid A semakin merosot dan tindakan disiplin dikenakan. Murid-murid, pemikiran individu yang rasional dan tenang semasa menghadapi situasi akan memberi kesan yang positif. Kesan positif iaitu meningkatkan motivasi diri murid. Kedua, meningkatkan amalan dan usaha. Ketiga, merangsang individu mempertahankan diri dari ancaman. Dan yang keempat, meningkatkan potensi diri. Kesan positif disebabkan oleh cara pemikiran positif individu semasa menghadapi masalah. Contoh, murid A ditegur oleh guru di dalam kelas. Pemikiran positif, murid akan berfikir cikgu ambil berat tentang diri saya, cikgu bukan marah saya, cikgu mahu saya berjaya. Tindakan positif murid, saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya saya tidak menghampakan harapan cikgu. Saya akan mendapat pertolongan daripada kawan saya. Saya akan belajar dengan lebih baik.
hasil tindakan positif, murid mendapat keputusan peperiksaan yang baik, murid tidak stres dan mempunyai masa depan yang cerah. Murid-murid, apakah tindakan terbaik menangani stres? Ingat, pilihan di tangan anda. Ingat pesan cikgu. Jadilah seorang yang positif, seorang yang sentiasa berfikiran tenang dan positif, sentiasa berfikir secara positif dan rasional, dan ingat, sentiasa dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, untuk menangani stres, jom kita cuba kaedah 10B. Yang pertama, bertenang. Kedua, bernafas dengan dalam. Tarik, hembus, lakukan sebanyak 5 kali. Yang ketiga, berkata pada diri, relaxlah, jangan serius sangat. Yang kelima, beribadat. Yang keenam, bercakap dengan seseorang yang boleh dipercayai. Yang keenam, cubalah berurut untuk mengekalkan ketegangan tubuh badan. Yang ketujuh, berehat dan dengarlah muzik. Yang ke-8, lakukan aktiviti riadah di waktu petang. Yang ke-8, lakukan senaman ringan. Dan yang ke-10, ingat pesan cikgu, sentiasa berfikiran positif. You can do it. Untuk aktiviti hari ini, cikgu minta murid-murid cikgu sediakan rakaman pendek cara pengurusan stres menggunakan kaedah 10B. Kemudian, hantarkan video yang telah disiapkan kepada cikgu. Video yang kreatif dan menarik akan menerima token penghargaan. Okey, terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Bye. Stay safe.